Nama saya adalah Chan Shu Xin. Nombor matrik saya adalah 86355. Nama saya Abirami Manimaran. Nombor matrik saya ialah 86242. Nama saya Kueh Chiai. Matrik nombor saya 87177. Nama saya Lau Yun Yi. Nombor matrik saya ialah 86562. Hai, nama saya Nabila Jasmine. Nombor matrik saya adalah 86870. Hai, nama saya Nur Syafiqah binti Abdul Mubin. Nombor matrik saya ialah 86762. Saya Leslie Johnson dengan nombor matrik 86567. Nama saya Marsha Anak Gideon. Nombor matrik saya adalah 86197. Nama saya Tamudra Anarki Mulyandi. Nombor kad matrik 87041. Nama saya Nausha Zuhani binti Talha. Nombor matrik saya 86845. Arif berasal dari Sungai Petani Kedah. Dia merupakan seorang pelajar yang cemerlang semenjak di bangku sekolah. Dia telah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang semasa peperiksaan SPM. Dengan memperoleh keputusan yang cemerlang, dia mendapat tawaran untuk menyambung pembelajaran ke Universiti Malaysia Sarawak. Semasa di Universiti Malaysia Sarawak, Arif mempunyai dua kawan baik, iaitu Jason dan Prem. Jason dan Prem merupakan seorang yang nakal dan suka berfoya-foya. Dia juga berkenal dengan Sue, iaitu seorang perempuan yang bersopan santun. Pada mulanya, Arif merupakan seorang murid lelaki yang rajin dalam menimba ilmu pengetahuan. Selain itu, dia juga merupakan seorang anak yang taat terhadap ibu bapa dan juga taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, semenjak dia berkawan dengan Jason dan Prem, sikapnya telah berubah 360 darjah. Pada suatu hari, Jason dan Prem mula mengajak Arif dan Sue untuk pergi ke klub malam pada malam hujung minggu akan. Tetapi Arif dan Sue menolak sekeras-kerasnya ajakan mereka. Namun selepas beberapa kali dipujuk oleh Jason dan Prem, akhirnya Arif mula menukar fikiran dan bersetuju untuk mengikuti mereka ke klub malam. Tetapi Sue masih tetap dengan pendiriannya. Pada malam tersebut, mereka tiba di klub malam. Jason dan Prem berasa sangat teruja, tetapi Arif berasa sangat gelisah dan tidak selesa dengan suasana di klub malam tersebut. Jason dan Prem mula memujuk Arif untuk meminum arak, tetapi dia terus menolaknya. Apabila Arif melihat keseronokan kawannya meminum arak, perasaan Arif mula bercampur aduh sama ada dia ingin mencubanya atau tidak. Akhirnya, dia tewas dengan hawa nafusnya dan terus mencuba segelas arak. Pada masa yang sama, Sue tidak berputus asa dalam memberi nasihat kepada Arif walaupun dia tahu bahawa Arif tetap mengabaikan nasihatnya itu. Disebabkan perbuatannya itu, dia sanggup mengabaikan pelajarannya dengan tidak hadir ke kelas. Akibat perbuatannya ini, dia telah mendapat keputusan yang tidak cemerlang dalam peperiksaan keseluruhan semester. Sue masih tidak berputus asa dalam memberi nasihat kepada Arif walaupun dia tahu bahawa Arif tetap mengabaikan nasihatnya itu. Ini adalah video yang menggambarkan perbuatan Arif dengan kawan-kawannya. Pada suatu malam, selepas saja mereka pulang dari kelab malam, mereka bercadang untuk mengadakan satu perlombaan haram motosikal di atas jalan raya. Namun, malang tidak berbau. Satu kemalangan telah berlaku di antara mereka, iaitu rakannya yang bernama Prem, disebabkan keadaannya yang mabuk.
Selepas kemalangan tersebut, Su dan Arif pergi ke hospital untuk melawat Prem yang sedang dalam keadaan kritikal. Disebabkan keadaan Prem yang kritikal ini, Arif mula sedar terhadap perbuatannya selama ini dan mula mendengar nasihat yang diberikan oleh Su. Arif berjanji pada dirinya bahawa dia akan belajar bersungguh-sungguh. Arif mula berubah ke arah yang lebih baik dan ingat akan malamatnya sebagai seorang pelajar untuk terus memberikan sepenuh tumpuan terhadap pelajarannya. Disebabkan dirinya yang sentiasa memberikan sepenuh tumpuan terhadap pelajarannya ini, dia telah berjaya mendapat kelulusan yang cemerlang dalam akademik dan merupakan antara graduan yang terbaik di Universiti Malaysia Sarawak. Selepas tamat pengajiannya di Universiti Malaysia Sarawak, dia telah berjaya mendapat pekerjaan yang baik. Kesimpulannya, kita perlulah mempunyai kesedaran diri supaya tidak mengulangi gejala sosial. Kesimpulannya, sebagai seorang pelajar, kita harus bijak memilih rakan sebaya kerana rakan ibarat cermin kepada kita. Oleh itu, tidak perlu berhati-hati semasa memilih rakan sebaya. Kesimpulannya, kita sebagai pelajar mestilah ingat tujuan utama kita untuk berjaya dalam hidup. Kesimpulannya, kita haruslah tidak mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Sebagai seorang murid, kita haruslah berani untuk merindukan kawan-kawan yang cuba bawa kita ke arah negatif. Kesimpulannya adalah sebelum kita memasuki ke alam universiti, kita hendaklah mempersiapkan diri kita dengan pegangan agama masing-masing. Dengan itu kita dapat mendisiplinkan diri kita dari segi pelbagai aspek seperti dalam memilih rakan-rakan dan mengurus masa kita dalam melakukan aktiviti. Kesimpulannya, kita haruslah bijak dalam membuat keputusan. Kita perlulah sentiasa menjauhi diri kita daripada dadah supaya imej diri kita tidak tercemar. Kesimpulannya, kita mestilah mendekatkan diri kepada Allah supaya kita tidak terjebak dalam gejala sosial. Kesimpulannya, kita haruslah mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan gejala sosial.